Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya pada kali ini, Azri Idris. Okey, jadi channel selamat datang. Okey, jadi sebelum saya mulakan cerita pada kali ini, perkongsian ilmu pada kali ini. So jadi marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT mengampuni dosa kita, dosa kedua bapa kita. Okey, Allah Taala mengasihi mereka mesti di mana mereka mengasihi kita pada waktu kita masih kecil, insya-Allah. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah Subhanahu Taala mengampuni dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan mereka semua mendapat ampunan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Dan tidak lupa juga kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT memudahkan segala urusan kita di dunia ini dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberi petunjuk dan hidayah kepada kita dalam kita menyelesaikan setiap permasalahan-masalah yang kita hadapi di dunia ini dan juga dugaannya, insya-Allah. Jadi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like and share and comment, untuk improvement dan sebagainya. Mungkin ada topik yang ingin saya cerita berkongsi, boleh tag di bahagian ruang komen di bawah, insya-Allah saya akan tengok. Yang mungkin ada topik yang ingin berkongsi pun boleh hantar kepada saya di bahagian email, di bahagian description di bahagian bawah. Jadi apa yang cerita yang saya ingin berkongsi pada kali ini adalah berkisar dengan tebuan. Tebuan. So jadi tebuan ni seperti mana yang kita maklum bahawa tebuan ni adalah sebuah sejenis serangga, sejebuah pula. Jadi sejenis serangga yang tergolong dalam kumpulan Hemiptera. Selain daripada tebuan, serangga dalam kumpulan Hemiptera ini juga terdiri daripada lebah, honeybee, yang menyengat, penyengat, kerengga, dan juga semut api. Jadi semua serangga yang dalam kumpulan Hemiptera ni dia boleh menyengat, cuma cara dan kaedah sengatan mereka adalah berbeza. Contohnya lebah, lebah, ataupun honeybee dan juga bumblebee lah yang mempunyai penyengat yang berduri pada badan-badan mereka lah. Jadi apabila mereka menyengat mangsa, duri yang berbisa tersebut tu akan tertinggal pada kulit mangsa. Jadi ciri-ciri ini menyebabkan mereka hanya mampu menyengat sekali sahaja. Mereka hanya mampu menyengat sekali sahaja dan akan mati selepas itu. Jadi berbeza daripada spesies tebuan pula. So mereka tidak mempunyai penyengat berduri dan berupaya menyengat mangsa berkali-kali. Tu dia punya perbezaan dia dah. Jadi tebuan juga ni dia lebih agresif daripada spesies lebah. Kerana mereka juga mungkin menyerang atau walaupun tidak diganggu. Berbezalah dengan lebah. Di mana biasanya lebah ni dia menyerang apabila sarang mereka diganggu. Tu dia punya perbezaan antara lebah dengan tebuan. Jadi yang seterusnya, apa yang akan terjadi jika disengat oleh tebuan. So apa yang akan terjadi pada kita ataupun yang disengat oleh lebah ataupun tebuan tersebutlah. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa sengatan lebah dan tebuan ni dia berpotensi untuk menyebabkan reaksi alahan kepada manusia. Kebiasaannya ni mangsa yang dia akan rasa sakit lah, of course lah, dan juga rasa gatal-gatal lah, seperti yang berlakunya pembengkakan pada kulit, akan menjadi kemerah-merahan lah. Jadi reaksi seperti ini adalah sangat biasa, sangat biasa. Walaupun kadang-kadang tempat yang disengat itu mungkin akan membengkak dengan teruk dan merebak sehingga ke bahagian tubuh-tubuh yang lain. Jadi perhatian juga perlu diberikan lah. Jangan kena tu kita buat tak tahu je. Kita perlu ambil perhatian sekiranya kita disengat ni di kawasan mulut, leher. Sehingga menyebabkan salur pernafasan kita terganggu. Seperti ini perlu dirujuk dengan hospital dengan kadar yang segera. Jangan berlengah-lengah. Kadang-kadang ala kena sikit ya, tak ada apa. Kadang-kadang kita tak tahu dia punya kebiasaannya itu bagaimana, tahap dia macam mana. Tu that's why kita kena dapat rawatan ataupun kita rujuk kepada hospital. Yang ni adalah penting. Selain daripada kesan setempat ataupun sengatan lebah ataupun tebuan juga ni, dia boleh menyebabkan reaksi seismik ataupun alahan yang lebih berbahaya. Antara kesan-kesan seismik ni yang mungkin boleh membahayakan nyawa kita ni, so adalah seperti berikutlah. Dia ada banyak-banyak perkara ni. So yang pertamanya yang boleh ada reaksi ini adalah yang pertama sekali pening. Pening, lepas tu sakit kepala,
dan yang teruk lah kan. So jadi dia boleh menyebabkan muntah ataupun cirit. Okey, sampai tahap tu lah kan, dia punya reaction daripada disengat oleh tebuan tersebut ataupun lebah. Okey, yang keduanya adalah seperti bengkak, okey, pada bahagian badan selain daripada tempat yang disengat, terutama di leher, tekak ataupun lidah. Okey, so dia akan berlaku satu pembengkakan lah. Okey, yang ni kita boleh pantau, kita boleh tengok. Okey, yang ketiganya adalah sukar untuk bernafas lah ataupun menelan lah kan. Itu bila kena macam gitu, kita jadi macam susah nafas kan. So nafas kita tu macam tertahan. Okey, macam tertahan lah. Siapa yang biasa kena tebuan ataupun lebah, dia akan tahu. Okey, dia rasa macam susah bernafas tu, bukan tak boleh nafas, dia rasa macam tertahan untuk kita bernafas. Okey, so yang keempatnya mungkin tidak sedarkan diri. Yang kalau kata kena tebuan tanah dan sebagainya tu, kalau badan kita tak betul-betul strong, so dia boleh menyebabkan kita tidak sedarkan diri. So yang ni yang kesannya lah. Okey, so yang terakhir, tekanan darah tu dia boleh jadi turun. Okey, tekanan darah kita tu dia boleh jadi turun lah, drop daripada para tekanan darah yang biasa. Okey, so yang ni lah, benda-benda ni kita kena perhati apabila kita disengat oleh tebuan, okey, lebah, okey, ataupun dia punya ni lah, kita kena pantau lah dia punya simptom-simptom. Bahkan kalau kena kat kita ataupun anak-anak kita, okey, rakan-rakan kita ataupun sesiapa yang kena tebuan ataupun ni, so kita kena pantau dia punya dari segi simptom-simptom ataupun reaksi sistematik ni. Sebab apa kita nak check dia punya tanda-tanda. So kadang-kadang bila seseorang tu dia kena tebuan, kena tebuan lah kata. So kita pergi tengok, check macam mana, dia naik kemerahan ke, rasa pening ke, kepala sakit ke dan sebagainya ni. So kita kena check dia punya simptom-simptom tersebut lah. Sebab apa kita nak tahu lebih lanjut tentang keterukan tebuan tersebut yang sengat mangsa tersebut lah. Okey, so yang ni kita perlu ambil pedoman ataupun kita perlu ambil guideline ataupun kita perlu ambil garis panduan sekiranya kita diserang oleh tebuan ataupun lebah yang mana mungkin sengat kita dan sebagainya lah. Okey, jadi yang seterusnya apa yang saya ingin share, apa yang perlu dilakukan. Of course lah, benda ni dia penting. Okey, bila kita dah check kita ada tanda-tanda tersebut ataupun reaction daripada tebuan tersebut tu, okey, kita check semua dah ada apa yang ada kategori yang ada ni. So kadang-kadang dia rasa macam badan seram sejuk dan sebagainya tu. Okey, so apa yang perlu kita lakukan? Yang ni yang perlu ataupun dari segi term safety dia adalah orang kata first aid ataupun first respondent. So apa yang perlu kita lakukan? Okey, so apa yang perlu kita lakukan sebagai action pertama, tindakan kita pertama. So pertama sekali, apa yang perlu kita ingat dalam mindset kita, apa yang perlu kita set dalam kepala otak kita. So apa yang perlu pertama yang kita, jangan panik. Don't panic. Sebab apa? Bila you panic, so you kadang-kadang you tak tahu nak buat tindakan apa. So pertama sekali, jangan panik. Okey, bila kita panik, kita tenangkan diri lah. Memanglah kita dah kena tebuan tu, siapa cakap tak panik, memang panik lah tebuan. Kena pula tebuan tanah. So dari segi sejarah yang kita tahu daripada orang tua dulu ni, dia kata ni kalau kata kena tebuan tanah ni, tak ada harapan lah. So walaupun 100% tu, mungkin tinggal 2%, 20% ataupun 30% lah. Tapi kita kena ingat semua ketentuan daripada Allah SWT. Tapi yang ni apalah, orang tua dulu kena tebuan tanah ni, risiko dia nak lambat ambil action, free. Okay, so yang pertama sekali, jangan panik. Sebab kita panik bila aliran darah kita tu dia jadi lebih cepat dan pantas. Okay, so kita kena yang panik. Jika kita disengat ni oleh lebah, so buang sengat duri. Okay, yang berduri tu, yang melekat pada kulit kita tu. Okay, tindakan pertama, kita buang duri yang berduri tu, ataupun orang kata bisa yang melekat dekat kulit kita tu lah. Okay, so kalau kata digigit lebah, digigit ni dia mesti melekat, dia akan tertinggal dia punya sengat berduri tu. Okay, so jangan lupa panik, jangan panik, kita buang dulu dia punya sengat berduri tersebut. Okay, so dengan cara apa? Kita mengikis ke dengan menggunakan kuku ataupun objek tumpul, okay, yang mempunyai permukaan rata seperti kad kredit ke kan, kad bank ke kan. So macam contoh dia lah. Okay, benda yang tumpul. Okay, so jangan kita gunakan jari ataupun penyepit. Sebab apa kita tak boleh gunakan jari ataupun penyepit untuk kita buang sengat berduri ni? Sebab apa? Kan? Sebab apa? Salah satu dia, dia lebih cenderung, dia akan cenderung lah untuk memicit di bahagian hujung sengat yang masih mempunyai bisa tersebut. Yang tu kalau boleh kita nak elakkan. Okey, so jangan guna jari, okey, ataupun penyepit. Okey, lebih cepat anda membuang sengat tersebut, maka lebih kurang risiko, risk assessment lah.
Tu you orang boleh kurangkan, reduce dia punya risk bisa tersebut, okey, akan masuk ke dalam tubuh badan tuan-tuan tersebut. Okey, so yang ni dia punya ni, jangan guna tangan lah. Kalau kena pop kena tu, cepat-cepat kita buang dia punya sengat yang berduri tersebut lah. Okey, jadi yang untuk mengurangkan dia bengkak, okey, kita boleh letakkan ais. Okey, pada kawasan tersebut, bukan letak ais tu, ais yang cube tu lah. Okey, boleh letak di kawasan tersebut. Okey, dan seluruhnya dapatkan ubat-ubatan seperti antihistamin. Okey, histamin. Namun bagi kes yang serius ni, so yang melibatkan reaksi alahan, okey, seperti anafilasis ataupun orang kata kesukaran. Okey, kesukaran untuk bernafas, okey, dapat bantuan perubatan di hospital dengan keadaan segera. Okey, so rawatan yang pantas dan tepat ni, okey, dia dapat membantu menyelamatkan nyawa kita ataupun nyawa sesiapa sajalah yang kata kena tebuan ataupun lebah. So tu apa yang kita kena buat, kita pantau tu, dia tengok, kalau kata kita tengok ada tu, kita buang. Okey, lepas tu kita pantau keadaan kita ataupun teman ataupun anak kita tengok macam mana. Kalau kita tengok keadaan dia macam tak stabil, masih proses tengok macam makin teruk, so jangan buang masa, jangan buang duk tunggu-tunggu lagi. Okey, so teruskan dapat rawatan doktor. Okey, so yang ni penting lah. Okey, so benda ni penting. So kita kena ambil intibat. Okey, walaupun kena kat nak, yang tu yang proses, yang first aid tu, first rawatan tu adalah penting. Okey, dengan cerita lah bagi pengalaman saya dan juga saya punya advice, jangan tunggu, jangan pantau lah. Kalau kata kena kat kita ni, kita boleh pantau lagi. Kalau kata kena kat anak-anak, okey, so apa dia? Macam tadi kita buat, jangan panik, kita buang dia punya sengat bisa tu, boleh bawa pergi hospital lah. Okey, ataupun klinik. Okey, bagi doktor check. Okey, kita tak tahu kondisi ataupun keadaan yang apa yang bakal boleh berlaku tersebut, kita tak tahu. Okey, so itulah nasihat daripada saya untuk maklumat ataupun perkongsian ilmu berkaitan dengan tebuan ataupun lebah tersebut lah. Okey, mungkin benda ni boleh disebar-sebarkan kepada orang lain lah. Mungkin di dalam ni dia ada ilmu pun boleh kan, ataupun ada pengalaman pun boleh share dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan di bahagian ruang komen di bawah ni, so bila orang baca tu, dia boleh bermanfaat kepada orang lain. Okey, so ni ada merupakan salah satu alternatif yang mana saya nak kongsi sekiranya disengat oleh tebuan ataupun lebah. Boleh dilakukan. Okey, jangan panik, jangan kalut. So dia kena relax, kena ambil action. Yang tu yang penting. Okey, so jadi itu saja kisah cerita saya pada kali ini. So saya mengucapkan terima kasih kerana mendengar perkongsian ilmu daripada saya. So jangan lupa subscribe, like, komen yang baik-baik ataupun komen yang boleh untuk penambahbaikan. Mungkin ada pengalaman atau petua, boleh share dekat sini. Mudah-mudahan dia menjadi satu medium sebagai orang lain baca ni, dia boleh mendapat manfaat untuk kita bersama, InsyaAllah. Okey, dengan akhir itu saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.